Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang ada-adakan dalam agama. Setiap yang ada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, mukadimah ni macam biasalah adalah daripada hadis sahih yang Nabi baca ketika Nabi memulakan majlis lah. Hadis ni adalah riwayat An-Nasa'i dan ini adalah hadis yang sahih. Daripada dua page yang pertama ni, saya nak bawa ayat ni lah, perkataan yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. So kita ambil sedikit pengajaran lah daripada ayat yang kita baca tadi. Yang saya highlight ni adalah perkataan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Muslim. Maksud dia jangan syirikkan Allah lah. Sebab kita ni Allah takdirkan kita ni lahir dalam keadaan mak kita dah Islam kan. Dan kita tak perlu pun cari Islam. Cari agama kita lah sekarang yang kita anuti. Kalau kita bandingkan dengan orang lain yang non-Muslim kan, ramai kawan-kawan kita yang non-Muslim kan. Mereka diuji dengan banyak perkara lah kalau kita tengok lah. Cuma kita ni nak kata bernasib baik kalau ikut ujian tu samalah kan Allah bagi kepada non-Muslim dan kita. Cuma kenapa ada ayat ni menunjukkan Muslim ni ramai yang maknanya ujian sama je Allah bagi kepada Muslim dan non-Muslim. Dan kecenderungan kita untuk kepada syirik adalah besar. Kecenderungan kita kepada syirik adalah besar lah, menunjukkan macam tu. Dan juga kecenderungan yang non-Muslim, yang lahir non-Muslim tu untuk menuju kepada Islam ni, cari benda yang fitrah ni adalah besar juga. Malaikat mereka tutup. Juga sama konsep dia dekat sini. Orang Islam ni ada banyak panahan-panahan untuk kita kembali kepada syirik. Tak kembalilah untuk kita menuju syirik, tetapi kadang-kadang kita tutup benda-benda tu. So daripada ayat yang kita baca, daripada apa yang Nabi sebut daripada mukadimah ni yang saya baca balik ni kan, sepatutnya ada iktibar yang boleh kita ambil lah. Dan antaranya saya nak tunjuk yang page yang saya ambil daripada
apa, media ni kat bawah ni. Sekejap eh. Kalau tengok ni, sejarah syirik ni, so dalam ayat yang saya baca tadi, kita tak nak mati dalam keadaan syirik lah. Kita nak mati dalam keadaan Muslim. So, dalam surah ni Allah bagi tahu, jangan kita mati dalam keadaan bukan Islam lah. Kita nak kena mati dalam keadaan Islam. So, orang Islam kita ni apa yang boleh bawa kita kepada syirik? Ni saya nak tunjuk sejarah kita lah yang dulu-dulu sejarah Muslim dulu, sebab daripada sejarah ni lah kita dapat belajar. Kalau tak, nanti kita syok sendirilah. Datang ujian, kita ingat kita dah betul, tetapi sebenarnya kita menuju jalan yang syirik. Sejarah syirik, tengok daripada apa yang dalam page ni, Nabi Adam ni, kalau tengok sini 10 kurun manusia tidak syirik. Maknanya dalam 10 kurun, berapa 1000 tahun manusia tidak syirik. Masa pada awal-awal zaman kejadian manusia dulu. Dan dia pergi kepada Nabi Nuh, terjadi syirik pertama manusia. Pada zaman Nabi Nuh terjadi syirik pertama. Manusia diazab, semua mati kecuali yang beriman. Yang ni yang kisah Nabi Nuh yang ada kapal tu kan. Dan masa tu manusia memang dah syirik banyak lah. Majoriti syirik. Dah ada dalam 80 lebih manusia yang masuk dalam kapal tu. Generasi manusia baru dia beriman. Kalau tengok sini, kita ni sebenarnya daripada keturunan Nabi Nuh sepatutnya. Keturunan orang yang sahabat-sahabat Nabi Nuh dulu. Ada dalam 80 lebih orang tu kan. Sepatutnya kita memang asal daripada situ, daripada zuriat kita lah. Lepas tu generasi manusia baru yang beriman lah selepas Nabi Nuh. Pergi pada Nabi Hud, manusia kembali kepada syirik dan diazab. Pergi Nabi Soleh, manusia kembali kepada syirik dan juga diazab. Azab yang ada pada masa ni, dia terjadi ketika manusia tu masih ada di bumi lah, masih hidup. Allah tunjuk, Allah rekodkan azab-azab ataupun bencana yang menimpa dia orang ni, direct kena. Dan Allah rekod dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, syirik rupa baru berlaku. Syirik kerana mempercayai perkara-perkara ilmu karut astrologi. Zaman Nabi Isa, selepas masa baginda, pengikutnya mengangkat baginda sebagai anak Tuhan. Punca terlalu mengagumkan tokoh. Kalau tengok Nabi Muhammad, cuma sebelum tu saya nak cerita lagi tentang Nabi Hud ni. Masa Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh, terjadi syirik ni sebab mereka mengagungkan orang yang beriman. Orang beriman yang dah mati, mereka mengangkat orang beriman tu, mereka letak gambar, mereka jadikan patung-patung. Lama-lama orang yang selepas tu meninggal, mereka jadikan orang beriman tu perantara kepada Tuhan. So kena ingatlah benda ni, kalau tengok pada zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tengok apa yang ditulis untuk zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman kita lah. Terdapat semua syirik kaum terdahulu. Mana syirik zaman Nabi Isa, syirik dan zaman Nabi Ibrahim, syirik zaman Nabi Soleh, syirik zaman Nabi Hud dan syirik dan zaman Nabi Nuh ni berlaku pada zaman kita. Namun paling ketara ialah syirik dalam peribadatan. Mempercayai Allah tetapi mengalihkan bentuk ibadah kepada selainnya. Berdoa, bernazar dan berkorban dengan bahala. Nabi berjaya membersihkan Kaabah dari kesan-kesan syirik. Semua 300 lebih bahala dihapuskan. So kena tengoklah daripada apa yang kita baca daripada mukadimah tadi kan, yang saya baca ni, ayat ni kan. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim ni, sebenarnya syirik sedang, orang kata senjata-senjata syirik saya menuju kepada kita, melainkan kita je tak tahu, kita je lupa, kita je leka. So tazkirah hari ni, mukadimah yang Nabi baca banyak kali tu, sebenarnya mempunyai impact yang besar lah kepada kita. Cuma dalam sisi ni kita cuba nak ungkaikan balik lah, nak rungkai balik apa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. So dalam slide ni tengok, kalau kita tengok pada semua Nabi ni, dalam zaman kita ada. Nanti saya nak tunjuk contoh, tapi saya akan tunjuk, ada contoh dekat sini, saya akan tunjuk contoh yang sedang berlaku, contoh yang betul-betul berlaku pada zaman kita lah. Selepas Nabi, ada umatnya yang terkesan dengan syirik. Ini dalam konteks Syiah lah. Syirik dalam Syiah. In fact, syirik dalam, kalau tengok sini, syirik dalam fahaman sesat, Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Syirik dalam tarekat terlampau. Dan doa dia bagikan. Dan ingatlah dalam sebelum-sebelum ni ada sesi yang saya bawa cerita tentang fatwa-fatwa kebangsaan tentang syirik, ajaran syirik. Dan banyak dalam tu. Dan termasuk syirik ni benda yang sedang berlegar di kalangan kita pada antaranya adalah wahdatul wujud. Yang saya buat contoh, yang saya pernah pergi jumpa rakan saya tu di masjid di Surau Petronas lah. Dan dia bawa satu kitab. Saya tengok dia bawa kitab dalam plastik tu, kita pun ada sifat ingin tahu. Saya tanya dia, kitab apa tu? So dia memang sorotkan daripada saya lah. Saya ambil kitab tu, rupanya kitab syirik, kitab wahdatul wujud. Kitab yang mengajar tentang bersamanya manusia dengan Allah. Bersamanya manusia dengan Allah. So benda ni memang ada di persekitaran kita.
Dan saya pernah masuk banyak kelas lah, bila saya tengok kitab-kitab, selalunya aliran tasawuf lah. Pergi masuk kelas tu memang benda dia bawa benda tu. Ajaran yang dibawa di depan kita tak nampak bila kita buka buku kitab-kitab tu, kita belik-belik kat belakang memang banyak tentang wahdatul wujud. Okey. So ini slide yang pertama nak cerita tentang daripada ayat ni, mukadimah ni. Kedua saya nak tunjuk contoh lah, ini contoh ini yang saya letak dalam saya punya Facebook jugalah. Kalau tengok ayat surah hadis riwayat Bukhari ni, mereka adalah kaum yang Nabi sebut ni, Nabi bersabda, mereka adalah kaum yang jika hamba atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka, maka mereka membangunkan masjid di atas kuburnya. Lantas mereka mengembuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka inilah orang yang paling teruk. Sejelik-jelik ni maksud dia orang paling teruk. Manusia yang paling teruk di sisi Allah. Makhluk yang paling teruk di sisi Allah. Sahih Bukhari. So kalau tengok sini ada gambar kan. Ini berlaku di kalangan di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara kita lah. Dan saya tengok dekat Facebook banyak video-video yang ada kubur dalam masjid, macam-macam lah. Kalau tengok sini ada gambar orang kan. Saya pernah masuk satu surau tu, ada gambar ni Aziz kat dalam surau tu. Tapi saya tak pergi dah lah, saya tengok alamak. Saya tak nak lah. Sebab teringat daripada hadis ni. Yang ni tengok ada gambar orang-orang alim ni, kalau tengok ni aliran mereka ni, ada kubur mereka letak gambar dan letak benda-benda macam perhiasan lah. Kalau kita tengok ni macam menakutkan lah. Dia lari daripada, memang sangat jauh lari daripada apa yang Nabi suruh. Dan Nabi kata memang Nabi larang sangat pasal kubur ni sebelum Nabi meninggal kan, kalau tengok kepada hadis yang sahih. Okey, itu mukadimah pertama ni. Cuma saya nak ulang balik. Daripada mukadimah ni, kita ambil sedikit pengajaran lah. So ini yang kita ambil ayat ni, supaya kita ni, kenapa Allah sebut dalam surah ni, supaya tendensi kita untuk mati syirik besar lah. Tendensi manusia Muslim yang lahir Muslim ni, untuk meninggal ataupun untuk pergi pada syirik besar. Dan antara syirik yang besar berlaku, kalau tengok pada umat-umat yang terdahulu, kita tengok banyak-banyak ni, kalau macam kita hari ni, yang terbesar adalah dalam peribadatan tu. Saya buat contoh kat sini kan, sebab bila kita masuk dalam aliran macam ni, memang payah nak lari, kecuali kita dah faham awal-awal. Macam kita buat sesi ni, ada tazkirah peringatan. Dan kita tahu dah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Daripada sini kita boleh elak. Kalau tidak, kalau kita tak biasa, benda ni akan kita buat secara kita rasa ini agama. Dan juga mereka ni, yang saya selalu sebutlah, mereka ni selalunya ambil daripada hadis-hadis yang dhaif dan juga palsu. So mereka ni, kecenderungan mereka ni kepada situlah. Mereka akan ambil saja dalam kitab tu. Kalau orang biasa ikut kelas tasawuf daripada kitab yang sesat ni, dia ambil ayat Quran, dia hurai macam-macam, dia hurai pelik-pelik, dia hurai. Lepas tu dia letak hadis palsu. Tapi majoriti konten dia letak ayat Quran, dia hurai atas pandangan guru dia. Apa saja yang ada dalam benak fikiran guru, dia letak dalam tu. Tapi bila saya buat research, check balik, memang banyak yang palsu. So kita kena ingatlah, daripada mukadimah ataupun Nabi sebut banyak kali dalam permulaan khutbah ataupun majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dia ada kesan yang besar atau maksud yang besar kepada kita. Dan saya cuba bawalah apa yang ada dalam ni supaya kita ambil pengajaran, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.